Saya bukan daripada Sibu yang mau. Bukit Kantang. Terima kasih. Ya, terima kasih yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya menghormatilah usaha daripada kementerian untuk membuat pindaan dan memansuhkan Akta 663. Kita perlu ingat bahawa 663 ini telah pun beroperasi sekian lama. Bahkan daripada sebelum bangunan-bangunan baru ataupun premis-premis baru diwujudkan dalam konteks mixed management, apabila pengurusan bangunan ketika itu dan pembangunan-bangunan ketika itu amat baru, maka akta tersebut telah beroperasi. Dan kita lihat di sepanjang perjalanan akta itu, pengurusan bangunan dan juga penyelenggaraannya berjalan lancar. Kemungkinan ada sedikit sebanyak perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Tapi saya melihat akta ini sebagai satu usaha untuk menidakkan, menafikan keseluruhan entiti dan juga institusi yang bertanggungjawab bagi memberikan pengurusan dalam negara kita di sepanjang 30 tahun yang lepas sehingga ke hari ini. Bahkan kita dapati bahawa bangunan-bangunan kita hari ini, ya, yang telah pun diuruskan mengikut tata cara 663, ianya standing dan setimpal dengan pengurusan bangunan luar negara. Kalau kita lihat standard-standard pengurusan bangunan negara kita hari ini yang berteraskan kepada apa yang terkandung dalam 663, ianya telah mendapat banyak tawaran. Misalnya daripada FFC, misalnya daripada anugerah antarabangsa. Bahkan pengurusan bangunan mixed management termasuk juga pengurusan shopping kompleks dengan izin memberikan tanda yang baik. Ya, kita mendapat anugerah daripada pengurusan bangunan-bangunan tinggi dan juga pengurusan pusat-pusat membeli belah di kalangan negara-negara barat. Kita mendapat iktiraf daripada Tokyo, daripada Singapura dan sebagainya dibandingkan dengan negara-negara mereka. Maka pengurusan bangunan kita dan penyelenggaraannya agak setimpal. Maka saya tak nampak kalau sekiranya ada usaha untuk dimansuhkan 663 ini sekaligus. Oleh kerana ada di antara nilaian-nilaian yang boleh kita ambil kira. Jadi tidak sampai ke tahap untuk memansuhkan. Maka saya di sini menyatakan bahawa kalau sekiranya difikirkan sedalam-dalamnya, sepanjang 30 tahun yang lepas, kebaikan dan manfaat yang telah memberikan nama dalam bidang pengurusan dan termasuk juga Kementerian Pelancongan yang telah memberikan beberapa penganugerahan kepada pusat-pusat membeli belah, semuanya ini adalah bertaraf antarabangsa. Tapi kalau sekiranya Kementerian Perumahan terus mau mencadangkan supaya ada satu akta baru yang kini belum lagi diuji, saya khawatir nanti ianya akan menjadi satu masalah yang besar kepada sistem dan juga proses yang telah berjalan lama. Tadi Ledang menyatakan bahawa ada beberapa kelemahan-kelemahan, ya. Tapi perlu juga diasingkan, ada bangunan-bangunan yang merupakan flat atau berumah pangsa kepunyaan swasta, ada yang kepunyaan kerajaan. Bangunan-bangunan yang kepunyaan swasta ini yang mengikut tata cara dan piagam-piagam yang telah ditetapkan, mereka tidak mengalami masalah yang dinyatakan oleh Ledang tadi, bahawa bila ada masalah misalnya lift, pengurusan lift, maka terpaksa juga penghuni menunggu kelulusan daripada Kementerian Perumahan ataupun daripada kerajaan negeri melalui majlis-majlis pemandaran. Tapi kalau sekiranya kita lihat hari ini bangunan-bangunan yang diuruskan oleh swasta, mereka tertakluk kepada undang-undang yang sama, strata title yang sama. Dan hari ini rumah-rumah pangsa itu diurus dengan cara yang elok. Kalau sekiranya misalnya perlu diganti peralatan-peralatan dan juga kemudahan-kemudahan dalam bangunan tersebut, maka pihak pengurusan JMB dan juga MC telah melaksanakan tugasan-tugasan mereka kerana di sana ada diselitkan satu agenda dalam pengurusan ataupun dalam management corporation itu bagi peruntukan untuk mengganti barang-barang apabila sampai hayatnya. Jadi kalaulah satu contoh yang dikatakan tadi, lift apabila telah diguna pakai dan perlu diganti setelah khidmatnya sampai 30 tahun, mereka ada apa yang dikatakan sebagai sinking fund. Dan itu menyebabkan hari ini pengurusan bangunan-bangunan swasta, sama ada ianya berbentuk kondominium ataupun berbentuk rumah pangsa dan flat, ianya mendapat kebaikan dan manfaat daripada 663 itu sendiri. Dan saya berpendapat hari ini tak kurang 2.5 juta rakyat kita yang duduk di rumah-rumah flat.
Jadi kalaulah sekiranya ada usaha untuk menukar, maka sudah tentulah pengurusan yang baru ini hanya dimonopoli oleh segelongan kumpulan yang mempunyai kepakaran perwatakan dalam bidang penilaian. Dan hari ini kita lihat bahawa jurunilai yang berdaftar inilah yang cuba menguasai pengurusan bangunan ini, sehingga mereka tidak membenarkan mana-mana kumpulan lain yang tidak ada asas dalam disiplin jurunilai untuk menguruskan bangunan-bangunan tersebut. Maka saya nampak di sini ada elemen monopoli. Kita mesti ingat bahawa dekat negara ini bukan hanya melalui 663 itu bangunan yang telah mencapai tahap yang elok diuruskan oleh jurunilai. Kebanyakan bangunan-bangunan, saya berani menyatakan hampir 95% bangunan yang diuruskan termasuk mixed development. Termasuklah pusat-pusat membeli belah dan bangunan pejabat. Misalnya di KLCC, misalnya di Bukit Bintang, misalnya di Sunway. Mereka ini diuruskan oleh tuan punya bangunan tersebut. Dan tuan punya ini mempunyai kepakaran. Mereka ada unit property mereka sendiri. Dan alhamdulillah hari ini bangunan-bangunan tersebut diuruskan dengan cara yang elok, mengikut tata cara dan piagam telah ditetapkan oleh beberapa kementerian, khususnya Kementerian Perumahan, khususnya Kementerian Pelancongan dan sebagainya. Jadi saya nampak bahawa memansuhkan 663 menunjukkan ada usaha untuk institusi pengurusan bangunan ini dimonopoli oleh satu kumpulan ataupun satu kumpulan profesional, iaitu kumpulan jurunilai. Maka saya ingin menyatakan dekat sini bahawa kalau sekiranya ada usaha untuk mengkaji semula 663, cuba diupdate dan diupgradekan dan untuk menyesuaikan dengan kaedah-kaedah sekarang ini. Tuan Yang Dipertua, saya juga menyatakan bahawa pengurusan bangunan yang ada hari ini memberikan satu kebaikan kepada petugas-petugas yang tidak perlu berdaftar kepada Jabatan Jurunilai. Ya, mereka ini bukanlah jurunilai yang berdaftar, tapi mereka mempunyai kepakaran. Dan kepakaran ini bukan hanya dalam bidang untuk menilai harga-harga dan juga beberapa kemudahan dalam bangunan. Dia juga mengambil kira apa yang dinyatakan oleh Ledang tadi, sistem pengurusan pepejal dia, sistem bagaimana untuk membuat manajemen kepada sistem bekalan ataupun energy management, ya, ataupun sistem kawalan keselamatan dia, sistem letak kereta. Semuanya ini memerlukan kepakaran yang belum lagi ditunjukkan sepenuhnya oleh kumpulan-kumpulan yang ada minat untuk memansuhkan 663. Maka saya berharap supaya kementerian melihat, menteri melihat kaedah ini supaya sekurang-kurangnya sebelum akta ini diluluskan, maka kena ada usaha di kalangan dan juga mereka-mereka yang ada kepentingan yang menguruskan bangunan yang ada dan yang menggarakan, supaya feedback dan respon daripada mereka juga kita perolehi, dan akhirnya ia akan menjadikan satu akta yang agak menyeluruh. Saya kira hari ini kalaulah kita nak cadangkan satu-satu pengurusan yang baik kepada mana-mana bangunan sendiri pun, ianya mestilah mengambil kira mereka yang sedang menguruskan bangunan. Apa yang saya ingin elakkan dengan adanya sistem pengurusan yang baru melalui property manager yang dinyatakan oleh akta yang awal tadi, maka sudah tentulah dia ada kos, ya, dan mereka akan duduk untuk mengenakan kos, dan kos ini akan balik kepada tuan punya bangunan ataupun mereka-mereka yang menyewa premis-premis dalam bangunan tersebut. Maka sudah tentulah ianya akan memberikan bebanan kepada tak kurang 2.5 juta saya rasa hari ini yang duduk di rumah-rumah fangsa dan flat. Mereka juga akan terjejas. Dan yang menyebabkan kenaikan service charge yang dinyatakan ataupun yuran perkhidmatan, sudah tentulah hari ini kalau yuran perkhidmatan RM20 ataupun RM30 sebulan pun mereka tidak mampu nak bayar. Apatah lagi kalau diuruskan oleh mereka-mereka yang belum ada kepakaran tersebut, sudah tentulah mereka akan mengenakan kos perkhidmatan ataupun yuran charge perkhidmatan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Dan sudah tentulah ini tidak mampu kepada mereka-mereka yang masih menyewa atau menduduki flat-flat tersebut. Maka saya ingin menyarankan. Penjelasan dia. Sikit. Pak Gantang, saya faham kerana saya ingin mohon penjelasan kepada Pak Gantang selaku orang yang pengalaman jaga salah satu bangunan paling canggih di Malaysia, Komtar di Pulau Pinang.
Ya, itu pengalaman. Ya, pengalaman sebenarnya itu. Cuma soalan saya ialah ketika tahap itu, adakah kepakaran mengurus tersebut kan? Hanyalah kepakaran daripada syarikat tempatan lah ketika itu, PDC, pengurus harta dan sebagainya. Dan sehinggakan bangunan tersebut masih lagi diuruskan dengan baik. Sebenarnya cabaran sebenarnya ialah apa? Itu soalan saya. Karena yang diketengahkan oleh Bukit Gantang tadi, saya nampak ada dua isu. Saya juga pernah menangani beberapa isu strata. Ada menunjukkan ketidakseimbangan di antara pembeli rumah dan juga pemaju. Dan dalam keadaan tertentu, pemaju menggunakan pendekatan tertentu, dia yang akan monopoli JMB itu dalam banyak aspek yang mana saya akan bahaskan kemudian. Tetapi saya nak mohon penjelasan Bukit Gantang, sejauh mana kepakaran tempatan supaya perkara ini tidak lagi bersifat outsourcing, seterusnya dibagi terus kepada satu kelompok tertentu sehingga mewujudkan satu monopoli yang tidak sihat. Mohon penjelasan. Terima kasih daripada Balik Pulau. Pengurusan khususnya bangunan Komtar merupakan bangunan yang tertinggi pada suatu ketika di negara ini, ya, meliputi 65 tingkat barangkali begitu. Tetapi oleh kerana didapati bahawa kepakaran untuk menguruskan bangunan tinggi ketika itu tidak ada, maka pihak pemaju ataupun tuan punya bangunan, yakni PDC, mereka telah cuba untuk mengoutsourcekan dan bersama-sama dengan kumpulan mereka sendiri untuk menguruskan bangunan itu secara profesional. Setelah ianya diuruskan dengan secara tidak profesional, maka mulai tahun 1990 pihak PDC telah pun menswastakan pengurusan bersama-sama dengan kumpulan mereka, walaupun PDC ketika itu ada nyuruh nilai dia sendiri, tapi mereka tidak yakin dengan kepakaran yang tidak diperolehi dan juga pengalaman dari penjuru nilai dalaman. Mereka terpaksa mencari kepakaran. Jadi masalah pengurusan bangunan ketika itu, ya, tahun 1990, tidak ada kepakaran secara teknikal, secara profesional untuk menguruskan supaya kos pengurusan itu jauh lebih rendah, supaya peralatan-peralatan itu hayatnya berpanjangan, supaya tidak ada kerosakan di luar jangkaan, supaya maksimum ataupun kaki tangan untuk mengurus bangunan itu digunakan secara optimal. Jadi untuk itulah kenapa pemaju PDC memberikan khidmat ini kepada outsourcing, kepada luar, dan didapati sepanjang 10 bulan itu maka kos berkurangan. Kalau kita lihat tenaganya, kos tenaga elektrik ketika itu, satu-satu bangunan macam Komtar itu membayar tak kurang 250,000 sebulan kos tenaga elektrik sahaja. Tapi dengan ada pengurusan yang dibuat oleh mereka yang berlandaskan kepada perundangan 663 dan juga peruntukan dalam akta-akta lain, mereka dapat menguruskan guna tenaga yang jauh lebih optimal, lebih kurang 180 hingga 190,000 sebulan. Jadi ini mengikut piagam antarabangsa, ya, yang memerlukan penggunaan lebih kurang 45 watt per meter square. Dan Komtar ketika itu walaupun bangunannya agak lama, tapi mereka berupaya mencapai suasana tersebut. Jadi kepakaran yang tidak ada ketika itu, yang hari ini telah diperolehi kepakaran itu dalam negara kita, telah dapat diatasi. Dan saya menyatakan dekat sini bahawa kalau sekiranya ada usaha untuk menukarkan kumpulan-kumpulan ini, maka sudah tentulah mereka akan mengambil kepakaran daripada luar negara. Dan kepakaran di luar negara pun belum tentu mereka ini adalah orang yang ataupun mereka yang ada khidmat dan juga pengalaman yang telah kita perolehi. Maka untuk itu saya menyatakan bahawa pengalaman yang kita perolehi di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, tidak kurang juga di negeri-negeri lain, kita juga mempunyai kepakaran tersebut. Jadi hari ini hampir lebih 90% daripada bangunan-bangunan yang ada diuruskan oleh kemahiran tempatan. Tidak perlu ada usaha-usaha untuk menukarkan keseluruhannya kepada kumpulan profesional yang lain yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan valuers. Jadi saya mengharapkan bahawa usaha untuk menafikan dan memberikan hak ini hanya kepada kumpulan valuers, ini satu ketidakadilan, satu kezaliman yang memonopoli industri tersebut. Maka kalau boleh saya nak cadangkan dekat sini supaya tidak dimansuhkan seluruh 663 itu, tapi diambil kira perkara-perkara yang lemah dan cuba dipindakan untuk mengelakkan daripada suasana yang kelam kelibut apabila pengurusan itu ditukar. Barangkali kita perlu ingat juga dekat sini bahawa di antara mereka telah menandatangani perjanjian untuk pengurusan bangunan dan penyelenggaraan ini dalam konteks yang lama. Kita lihat pengurusan hospital-hospital di Malaysia, ya, tidak diuruskan oleh para jurunilai.
Apa bezanya bangunan hospital dengan bangunan-bangunan yang lain yang diduduki oleh manusia? Mungkin ada agak-agak sedikit perbezaan, tapi pada asasnya ia sama. Dia ada bekalan elektrik, dia ada bekalan air, dia memerlukan pembuangan sampah dan sebagainya. Jadi untuk itu, kalaulah rumah-rumah sakit kita hari ini, hospital, diuruskan oleh mereka-mereka yang kebanyakannya diberikan kepada, kalau tidak silap saya, kepada Faber Mediserve, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan mereka menguruskan hospital ini dengan cara yang elok. Dan tidak ada kepakaran juru nilai dalam pengurusan mereka. Maka saya nak mencadangkan dekat sini, kalau sekiranya telah terbukti sepanjang 30 tahun yang lepas bahawa kita mendapat kebaikan yang baik, hasil daripada pengurusan dan penyelenggaraan yang elok, maka sudah tentulah kalau kita buat perubahan yang besar, dia akan mendapat satu masalah yang agak mendadak, yang hari ini akan menjejaskan kepakaran dan juga pengurusan dan kualiti serta mutu pengurusan itu sendiri. Sekian, terima kasih.